Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil Tuan Pengerusi Surau Al-Jawhar, iaitu permata yang bergemerlapan, dan juga timbalannya ahli lijatan kuasanya Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu dan juga bapa-bapa yang saya muliakan. Saya doakan mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini dan juga seterusnya diberikan kesihatan yang baik, diberikan kesihatan yang elok, dan mudah-mudahan diberikan kebaikan dalam apa jua keadaan. Dan seterusnya mudah-mudahan rakyat Johor dan juga persekitarannya kita pada hari ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan demi pertolongan, dengan pertolongan demi pertolongan, dan juga dihimpunkan mereka-mereka semua dalam keadaan yang diselamatkan dan juga dijauhkan daripada tenggelamlah, Dan mudah-mudahan kita semua minta agar kalau ada yang mengalami banjir, mudah-mudahan dapat selamat. Bayangkan tuan-tuan, kalau rumah kita dalamnya macam-macam, ada TV, ada kowe, ada mesin basuh, ada barang perabot yang mungkin harganya ribuan. Kowe je dah ribuan, mesin basuh je dah beribuan, dryer lagi dah ribuan lagi, apalagi baju-baju mahal, baju-baju yang berharga dan sebagainya, kapet dan sebagainya. Datang satu banjir yang melanda rumah kita, yang dalamnya barang-barangnya saya ingat mungkin barang-barang saja sudah jutaan, kan. Belum lagi peralatan elektrik, catnya lagi, dengan tanahnya lumpur masuk dalam rumah kita semua. Maka saya kira bila selamat sekalipun, tak ada satu pun yang mungkin harganya pun akan jadi susut nilai lah. Maknanya kerugian tu mungkin ada yang mencecah jutaan, ratusan ribu. Bayangkan, ini semua kadang-kadang habis sekelip mata. Kereta pun habis, motor pun habis, binatang ternakan, lembunya meninggal semua, kambingnya meninggal semua. Dan juga bayangkan betapa syukurnya kita ini yang tidak ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Tetapi walau bagaimanapun, mungkin ini bagi ujian bagi kita yang sehat, bagi kita yang tidak ditimpa. Ujian bagi yang ditimpa mungkin melibatkan kepada kehilangan dan juga melibatkan kepada kekurangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Pasti kami akan uji kamu dengan wa naqsim wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf, pada ketakutan. Takut dengan bayangkan suasana yang melibatkan kematian, kan, hilang harta. Wa naqsim minal amwal, hilangnya harta, duit, dan juga wal anfusi, kematian, was samarat, hasil mahsul, dan juga rezeki. Maka datangkanlah kabar gembira bagi mereka yang sabar. Jadi mereka yang tidak ditimpa, mungkin kita boleh membantu dari sudut doa, mungkin membantu dari sudut solatnya, dari sudut doanya, dari sudut bantuannya, yang mungkin kita boleh salurkan di mana-mana sajalah. Mungkin di tempat-tempat adun-adun atau tempat pengumpulan barang-barang bantuan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Jadi kita berada di dalam bulan Sya'ban yang penuh barakah, dan juga penuh kelebihan, penuh perkara-perkara yang baik dan juga perkara-perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak cerita sikit, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu dan juga kakak-kakak berkenaan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Dah ada cerita, orang cerita belum? Belum ada orang cerita kan? Peristiwa tak ada lagi kan? Belum lagi
Di antara peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam bulan Syaban ialah peristiwa berkenaan tentang berpindahnya kiblat daripada Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ya. Dan peristiwa ini berlaku di dalam bulan Syaban, 15 Syaban, tahun yang ke kedua hijrah, tuan-tuan, ya. Daripada penghijrahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa perpindahan kiblat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-144, ya, menyatakan kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selalu menengadah ke arah langit, ya, menengadah ke arah langit, dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan penukaran kiblat itu daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Apa sebabnya? Kerana pertama sekali orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, mereka mentertawakan Nabi dan mengejek-ejek Nabi. Mereka cakap dalam ejekan mereka, antaranya mereka mengatakan bahawasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang ini sembahyang ngadap Baitul Maqdis. Kamu pula sembahyang sama ngadap Baitul Maqdis. Jadi apa bezanya kamu dengan kami? Jadi lebih baik kami tak berpindah kepada agama kamu, dan lebih baik kamu ikut kami pada agama yang telah kami anuti selama ini. Sama aja, kata orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menghina dan juga mencerca Nabi dengan perkataan dan juga kata-kata yang sangat kesat, ya. Antaranya mereka mengatakan Nabi membuat agama bohong, ya, agama bohong, ataupun Nabi Muhammad mencipta agama. Muhammad sengaja mengada-adakan agama yang tidak pernah ada pada agama itu pun. Sebenarnya agama yang dibawa oleh Muhammad ni agama yang tipu, ya, bukan agama yang benar. Mereka mengatakan yang sedemikian, dan akhirnya Nabi sangat sedih, tuan-tuan. Dalam sejarah menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah ataupun solat menghadap Baitul Maqdis lebih kurang 17 bulan 3 hari. Dalam tempoh 17 bulan 3 hari inilah Nabi solat, dan sembahyang menghadap Baitul Maqdis setelah Allah Ta'ala perintahkan turun semasa peristiwa Isra dan juga Mi'raj, maknanya peristiwa Isra dan Mi'raj dulu, kemudian lepas tu Nabi solat selama lebih kurang 17 bulan 3 hari, dan kemudian dalam tempoh 17 bulan 3 hari itu perintah datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi menghadap Masjidil Haram. Dalam Al-Quran menyebut surah Al-Baqarah ayat 144, fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka berpalinglah dan hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ini peristiwa berlaku di dalam bulan Syaban, ya. Dan seterusnya, perkara yang kedua yang berlaku dalam berlaku di dalam bulan, dia macam ada lembab sikit lah, pasal kena hujan kan, jadi slow sikit, minta maaf, bapak, antara peristiwa yang kedua yang berlaku di dalam bulan Syaban adalah peristiwa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala di atas kelebihan berselawat. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat di atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56, ya. Ini surah, tuan-tuan, adalah Al-Quran. Ini Al-Quran yang menyatakan tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, iaitu kita, supaya memperbanyakkan selawat. Ni, ya. Jadi surah memperbanyakkan selawat ini turunnya dalam bulan Syaban, dalam bulan inilah. Sebab itu sebahagian ulama berpendapat dan berpandangan agar
kita semua umat Islam dianjurkan supaya memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dituntut supaya memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Sebab itu selawat ini antara perkara yang utama dalam hidup manusia. Sebab itu sembahyang ni pun disebut solah, kan? Hayya 'alas solah, marilah selawat. Kan? Kerana selawat itu adalah kalau salah sin lam ya itu maknanya panggang. Kalau bahasa Arab kita sebut saya sedang memanggang daging. Salai itu al-lahmah. Jadi salai itu adalah di perkataan bahasa Arab. Daging salai, kan? Jadi salai itu adalah sin lam ya. Salah itu maknanya panggang. Sebab itu salah maknanya panggang. Solah maknanya menyebut perkataan sallallahu ala Muhammad. Sebab itu dalam sembahyang rukun, dan ada rukun yang salah satu daripadanya adalah menyebut selawat, kan? Dalam rukun yang ke-8 ke yang ke-9 ke berapa tu? Menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Itu kan. Mana kita sebut perkataan itu adalah sebahagian yang berukun. Dan dalam solat itu ada perkataan sallallahu ala Muhammad. Dan sallallahu ala Muhammad itu adalah fardu. Sebab itu ayat sallallahu atau berselawat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Sya'ban, yang menyatakan kelebihan dan juga kebaikan memperbanyakkan selawat. Ada 10 jenis selawat yang biasa orang buat, dan ada yang popular dan ada yang biasa-biasa. Yang popular itu antaranya selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat Ibrahimiyah. Itu selawat lagi satu, selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Itu selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah kita tahu kelebihan selawat Ibrahimiyah itu dah tahu, kerana Nabi sangat mengidolakan. Nabi sangat mengidolakan Nabi Ibrahim. Kerana dalam syariat Islam pun banyak yang diambil daripada syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Selawat ibadah korbannya, ibadah tawafnya, ibadah sa'inya, lagi itu ibadah puasanya, ibadah zakat, banyak diambil daripada ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian tafrijiyah itu diamalkan untuk kita mengelakkan daripada kesukaran, kesedihan, supaya ditunaikan segala tujuan dan juga matlamat kita sebagai umat Islam. Yang ketiga selawat atib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan selawat tib biasa kita amalkan bapak-bapak ketika mana kita nak makan ubat, kan? Dan juga jadikan amalan pagi dan petang. Yang keempat selawat biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat biasa. Yang kelima selawat
Badriyah yang popular. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bilhammi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sampai habislah ya salat Badriyah. Salat Badriyah ni tujuannya adalah untuk kita mengambil pengajaran daripada kisah peperangan Badar. Dalam perang Badar ni berlaku kesedihan yang sangat besar kepada umat Islam pada waktu itu, kerana sebelum peperangan Badriyah Nabi SAW sangat susah hati, takut kumpulan mereka ni akan habis dibunuh oleh musuh. Kerana pada waktu itu umat Islam lebih kurang 300 lebih saja. Umat Islam lebih kurang 300 lebih, sedangkan pada waktu itu bertempur dengan orang musyrikin yang jumlahnya lebih daripada 1000 orang. Akhirnya berlaku kemenangan. Maka sahabat-sahabat membuat selawat tersebut, memuji orang-orang ahli Badar dan memuji dengan Nabi dengan semangatnya yang juang, dan memuji perpaduannya dan kesatuan orang Islam pada waktu itu untuk berperang di dalam menangani orang-orang musyrikin yang peperangan mereka pada waktu itu, tuan-tuan, lebih kepada ingin memberikan menaikkan marwah. Kerana pada waktu itu umat Islam bukan sekadar dihina dengan mulut. Kalau dihina dengan mulut, Nabi tak kisah sangat. Punca peperangan Badar ni, Bapak-bapak, umat Islam sudah mula dibunuh. Umat Islam sudah mula diserang rumah mereka. Kita duduk dalam rumah, dia masuk rumah nak bunuh. Kalau setakat dihina, kita tak pakai perang. Umat Islam ni, tuan-tuan, kita tak boleh perang dengan orang bukan Islam kalau setakat dikutuk-kutuk kita. Nabi tak kisah, setakat dikutuk, dibaling dengan parang, kita boleh lari, dia boleh lari. Tapi di peringkat rumah pun diceroboh, kuda pun diambil, lembu pun diambil, kambing pun diambil, sampai culik anak dara dia dibunuh. Pada waktu itu macam ibarat orang Rohingya lah kan, macam itulah di negara Myanmar sana. Pada waktu itu Nabi dah peringkat, tak boleh jadi ini umat Islam bukan lagi dihina, dibunuh, dihapuskan, penghapusan etnik. Maka Nabi membuat peperangan kerana mempertahankan agama pada waktu itu. Jadi dalam sejarah tak pernah menunjukkan umat Islam ni berperang kalau setakat dikutuk, dibaling telur, dibaling timun sos, tak perang. Tapi kalau dah peringkat datang rumah kita, itu yang berberatkan perang tu. Jadi bila start dah perang, umat Islam dah dapat lampu hijau daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Maka ketika itulah bermulanya peperangan Badar, dan kejayaan itulah menyebabkan terhasilnya selawat Badriyah. Jadi amalkan selawat Badriyah ni bagus untuk menaikkan semangat para pelajar, untuk belajar, untuk kita bekerja dan sebagainya, kerana dia menaikkan semangat para sahabat-sahabat saat mereka menghadapi peperangan, selepas menghadapi peperangan Badar. Yang kelima, selawat nur. Allahumma salli ala Muhammad nurul anwar, kan? Wa triyakil, lupalah saya, tapi nurul anwar, nurul anwar. Saya ingat yang hafal boleh amalkan. Ada lagi selawat jaliyah, kan? Selawat Fatih, ada lagi selawat Fatih, ada 10 selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah Fatih lima ughliqa, pada apa yang ditutup, ughliqa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, lupa dah kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa bil, betul sambunglah kan. Tadi sebut ingat kan, dah lupa dah kan. Pada selawat Fatih ni kerana kita membuka pada perkara-perkara yang kita lalai, dan juga kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar bukakan segala kesusahan dalam diri kita.
wan nasil haq bil haq, nasil haq, minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal hadi ila siratikal mustaqim, yang menunjuk ke atas jalan yang lurus, wa ala alihi washabi haqqa qadrihi, dan kepada sahabat-sahabatnya wa miqdarihil azim, kan, pada keadaan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu selawat Fatih, dan banyak lagi selawat-selawat. Dan kelebihan selawat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, menyebut siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sekali kita selawat dapat 10. Yang ketiga, akan terungkai segala kesedihan. Sedih, selawat. Bila kita sedih ni, bapak-bapak, ibu-ibu, banyakkan selawat. Sedih, rindu, yalah, ingat cucu, ingat anak tak balik, risau kan masalah kebunnya, banjir, kelapa sawitnya sekarang ni mungkin yang di kampung sana penuh habis, ditutupi air, kita risau, sawit dah lah kan, tiba-tiba mati semua, nak tanam balik, rasa risau. Rumah lagi, saudara mara mungkin di mana-mana, di Johor, di Selamat, di Perak dan juga di Pahang sana kan, di Batu Pahat, Yomping, Medan, semua sana, kita risau. Maka banyakkan selawat. Selain daripada kita membantu dan berdoa, banyakkan selawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, perkara yang berlaku dalam bulan Syaban. Dan yang ketiga, tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, iaitu ketetapan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan itu berlaku dalam bulan Syaban. Jadi tuan-tuan, pada tahun yang kedua hijrah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, tahun yang kedua hijrah dalam bulan Syaban, Allah Taala telah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam bulan Ramadan. Firman-Nya menyebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat yang sebelum kamu. Jadi maknanya berpuasa ini adalah ibadat dan perintah yang turun temurun. Mana dalam agama Samawi ataupun agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman kita sekarang ini, amalan ibadah puasa ini adalah amalan yang memang turun temurun daripada Allah Subhanahu wa taala. Namanya umat beribadat, dia mesti berpuasa. Jadi puasa ini adalah sebahagian daripada perkara yang memang menjadi amalan ibadat. Jadi kalau ada hambanya yang tak berpuasa, maka seolah-olah dia tidak menjadi umat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu umat Muhammad, dia ini berpuasa dan dia menyambung kisah puasa-puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, tuan-tuan, perkara peristiwa yang berlaku di dalam bulan Syaban adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Hafsah binti Umar, ya. Sayyidatina Hafsah binti Umar ni telah bernikah. Sebelum dia bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Hafsah ni telah bernikah dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Khunais bin Khadafah, ya. Khunais bin Khadafah ini dia telah bernikah dengan Hafsah binti Umar dan telah menjadi pasangan ini dalam tempoh beberapa waktu. Di dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam, termasuklah Sayyidatina Hafsah ini, dia bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar. Cuma nak menjadikan kisahnya, semasa dalam peperangan Badar, Khunais binti Khadafah ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan. Tidak dijelaskan dengan jelas sama ada dia cedera ataupun apa, tapi yang pasti dia tidak syahid di dalam peperangan Badar. Namun dia pulang daripada peperangan Badar, dan sebaik dia pulang daripada peperangan Badar, Khunais bin Khadafah ini telah meninggal dunia atau kembali ke rahmatullah. Maka jandalah Hafsah binti Umar ini dalam usianya yang lebih kurang 18 tahun. Ya, orang-orang Arab ni kahwin awal, ya. Sampai sekarang ni sebenarnya orang Arab kahwin awal. Cuma sekarang sama juga dengan orang Melayu lah zaman dulu, ya.
bapak-bapak ada yang kahwin awal kan. Mak saya sendiri pun kahwin muda, umur 16 tahun. Mak mertua saya lagi muda, 13 tahun dah kahwin kan. Mak mertua saya umur 13 tahun masa tu dia kahwin umur 13 tahun. Jadi bila suami dia kerja, dia main tenting dengan kawan-kawan. Mak saya muda lagi lah, 16 tahun mak saya. Kalau mak mertua saya, dia kahwin umur 13 tahun. Alhamdulillah lah, mak mertua saya masih hidup, mak saya pun masih hidup. Jadi cuma bapak saya lah dah meninggal lah, dua-dua, bapak mertua saya, bapak saya dah lama meninggal lah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Dalam kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Hafsah binti Umair ini, Rasulullah telah bernikah dengan Hafsah binti Umair pada waktu itu Hafsah berusia 18 tahun. Dan perkahwinan Hafsah binti Umair dengan Nabi ini berlaku di dalam bulan Sya'ban tahun yang ke-3 Hijrah. Dan antara ciri-ciri yang terdapat dalam diri Sayyidatina Hafsah binti Umair ini yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Sayyidatina Aisyah pernah menyatakan dan memuji bahawasanya Hafsah ini hampir setara dengan aku. Dari sudut kecantikannya, dari sudut ilmunya, dari sudut kelebihannya, Hafsah ni kata Aisyah, dia ini lebih kurang setara dengan aku lah. Dari sudut kelebihannya, dia ni setara lah dengan aku, kata Hafsah. Kata Aisyah ni, Hafsah ni orangnya setara dengan aku dari sudut kelebihannya, ilmunya, dan juga dari sudut kelebihan, dari sudut hafalannya, dari sudut dekatnya dan waraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul pun tuan-tuan. Apa buktinya? Salah satu perkara yang menjadi jasa yang terbesar oleh Hafsah binti Umar kepada umat Islam adalah daripada mulut mulia Hafsah binti Umar inilah Sayyidina Utsman bin Affan telah mengambil hafalannya, dan daripada hafalan mulut Hafsah binti Umar inilah Utsman telah membukukan Al-Quran, dan Al-Quran ini telah sampai kepada kita pada hari ini dalam sebutan Resam Utsmani. Memang sebut Resam Utsmani, tetapi hafalannya Sayyidina Utsman telah bersepakat dan bermusyawarah dengan Hafsah binti Umar ni untuk menghafal dan juga mentadbirkan Al-Quran ini dalam satu buku. Yang lainnya pada waktu itu di zaman Sayyidina Utsman dibakar dan juga dibuang. Semasa zaman Sayyidina Utsman, dia telah membuat satu perubahan yang besar untuk menjaga kemuliaan Al-Quran dengan membakar semua Al-Quran pada waktu itu, dan juga memusnahkan Al-Quran yang lain. Maksudnya mushaf-mushaf lain dibuang dan disatukan, dan mengambil satu yang dianggap sebagai Al-Quran untuk diagih-agihkan dan juga disebarkan dengan disebut sebagai Resam Utsmani. Ini antara jasa yang paling besar yang telah diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan kepada kita pada hari ini. Yang Sayyidina Utsman sendiri menghadap dan berjumpa dengan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah. Ini dia jasa yang paling besar. Selain daripada itu, Sayyidatina Hafsah binti Umar ni seorang yang sangat tegas. Dia mempunyai kelebihan dari sudut penulisan dan merupakan seorang perawi hadis yang sangat handal, sama sejajar handalnya dengan adiknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalam masa yang sama, Sayyidina Hafsah ini seorang yang sangat warak dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, Hafsah ini juga merupakan seorang yang sangat baik dan juga mempunyai keberanian dan juga ketegasan, menyamai ketegasan ayahandanya, iaitu Umar bin Khattab. Ibarat pepatah Melayu menyatakan, tidak akan kuah akan tumpah ke nasi, kan? Ibarat kuah tumpah ke nasi lah, kan? Maknanya kalaulah itu Sayyidina Umar, maka anaknya pasti akan mewarisi
keberaniannya, ketegasannya dan juga kehebatan yang dimiliki oleh bapanya, iaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nak menyatakan kepada kita tuan-tuan bahawasanya Sayyidatina Hafsah ini seorang yang sangat hebat dan bukan kaleng-kaleng lah dia punya kehebatannya dari sudut keberanian. Malahan dalam banyak peperangan juga, khususnya dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud, Hafsah binti Umar ini juga terlibat secara langsung di dalam peperangan dan melibatkan berusaha membantu daripada segi membalut luka dan juga membalut kecederaan para tentera yang berkorban, yang juga tercedera dalam peperangan. Itu adalah dia, Sayyidatina Hafsah. Itu yang keempat. Dan yang kelima tuan-tuan, antara perkara yang berlaku ataupun peristiwa yang berlaku dalam peperangan di dalam bulan Syaban ini adalah peperangan Badar Sugra. Badar Sugra adalah peperangan Badar. Ada satu lagi peperangan Badar Kubra. Satu peperangan Badar Kubra kita tahu yang melibatkan peperangan yang besar, dan peperangan Badar Sugra ini tidak berlaku peperangan. Apa maksudnya Badar Sugra ni? Badar Sugra ni adalah setelah berlakunya peperangan Badar Kubra, pada waktu itu umat Islam telah menang. Maka Abu Sufyan bin Umayyah yang merupakan sepupu kepada Sayyidina Osman bin Affan ini, dia telah mengumpulkan tentera-tenteranya pada ketika itu yang memiliki 20.000 orang bala tentera dan juga 50 orang tentera berkuda untuk menyerang tentera muslimin pada waktu itu. Maka apabila Nabi mendengar perkabaran tersebut, Nabi telah menyediakan dalam lebih kurang tentera musyrikin lebih kurang 2.000 orang, manakala tentera berkudanya 50 orang. Manakala tentera muslimin pada waktu itu lebih kurang 1.500 orang, dan tentera berkuda muslimin pada ketika itu adalah lebih kurang 10 orang. Namun peperangan tidak berlaku kerana Abu Sufyan pada ketika itu telah menarik diri dengan anggapan cuaca menjadi cuaca buruk. Mungkin mereka kaum musyrikin telah takut dengan kehebatan tentera Islam pada waktu itu, ataupun mereka mungkin telah goyang. Dalam masa yang sama, cuaca di kawasan persekitaran tidak baik, mungkin berlaku ribut pasir dan sebagainya, dan menyebabkan tentera musyrikin hilang semangat untuk berperang. Maka mereka menarik diri, dan akhirnya bila mereka menarik diri tuan-tuan, apa yang mereka rasakan? Mereka bukan menarik diri kosong. Kebanyakannya bila mereka menarik diri ni, mereka akan tinggalkan barang-barang al-anfal, ataupun meninggalkan harta ataupun barang-barang peperangan, ditinggalkanlah. Sebab pada ketika itu bila tentera Islam sudah datang, mereka lari. Bila mereka lari, mereka tak sempat untuk menyiapkan barang-barang untuk berlari dan sebagainya. Maka banyaklah barang-barang yang didapat. Itulah cara tentera Islam merampas barang-barang tentera musyrikin yang ditinggalkan. Kadang-kadang ni mereka bukan tinggalkan apa, mereka tinggalkan kambing, mereka tinggalkan peralatan peperangan, mereka meninggalkan kemah, dan kalau dikumpul-kumpulkan, semuanya ini mendatangkan manfaat kepada orang Islam. Itu sebabnya dalam surah Al-Anfal diceritakan secara jelas harta rampasan Al-Anfal ini dibagikan kepada 5 bahagian. Satu daripadanya adalah untuk Nabi dan juga keturunannya. Tapi tuan-tuan percayalah, Nabi ini walaupun dalam sudut perkiraan Al-Anfal ataupun harta rampasan namanya ada, memang namanya ada, tapi ujung-ujung Nabi akan tolak balik. Dari sudut pengagihan akan sebut ini Nabi punya, ini kutuk kuda yang tentera berkuda punya, ini untuk tentera yang berjalan, ini untuk makanan. Okey, Nabi punya bagian mana ni? Nabi punya. Okey, dah siap semua? Okey, ambil semua. Nabi ujung-ujung tengok, saya punya mana? Ini. Ambil. Tak ambil pun Nabi sebenarnya, tak pernah ambil tuan-tuan. Nabi tak pernah ambil, percayalah cakap saya. Dalam peperangan, harta yang Nabi dapat tak pernah 1 sen pun Nabi ambil. Sebab tu tuan-tuan tengok rumah Nabi macam tu. Sebab Nabi tahu kalau aku minta kaya, timbul emas dari bawah. Sebab Nabi ni orangnya sangat kaya.
Nabi bukan miskin, Nabi sangat kaya sebenarnya. Ya, sebab itu Nabi meninggalkan banyak harta. Nabi sebenarnya sangat kaya. Nabi tidak pernah miskin. Tapi Nabi tidak pernah gunakan kekayaan itu, kerana semua kekayaan itu dipulangkan semula kepada umat Islam. Sebab itu kalau Nabi minta emas naik daripada bawah tanah. Sebab itu kelebihan Nabi. Dalam peperangan Badar Sughra, kemenangan berpihak kepada tentera Islam. Seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara yang keenam yang berlaku di dalam bulan Syaban yang penuh barakah ini adalah peristiwa Al-Ifki. Peristiwa Al-Ifki ini adalah peristiwa fitnah tentang kecurangan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh melakukan perbuatan zina dengan Safwan bin Mu'taha. Safwan bin Mu'taha ni adalah sahabat Nabi yang menjadi orang terakhir untuk memeriksa barangan Nabi kalau ada barangan Nabi yang masih lagi tersisa. Barang-barang tentera Islam yang masih lagi tersisa. Itu kisah yang disebut sebagai Safwan bin Mu'taha. Jadi Safwan bin Mu'taha ni dia orang terakhir yang diperintahkan oleh tentera Islam untuk cek barang-barang tentera Islam yang masih lagi tersisa. Jadi dia pun cek lah. Bila peperangan tak salah saya, masa tu peperangan Bani Mustalik. Dalam peperangan Bani Mustalik ini, ianya berlaku di dalam bulan Syaban, tuan-tuan, ya. Dalam peperangan Bani Mustalik ini pada tahun yang ke-6 Hijrah, tentera Islam telah mengalami kemenangan. Jadi tentera Islam pun baliklah. Dalam masa rampasan perang tu dia balik. Jadi kisahnya begini. Sayyidah Aisyah ni dia adalah salah seorang daripada isteri Nabi yang Nabi pilih dalam proses cabutan. Jadi Nabi ni setiap kali berperang dia akan bawa isterinya, dan proses untuk dapat isteri yang ikut dia ni melalui undian. Jadi kebetulan pada hari itu Aisyah namanya naik untuk dibawa dalam peperangan Bani Mustalik. Dalam peperangan Bani Mustalik tersebut telah berpihak kemenangan kepada tentera Islam, dan apabila berlakunya satu hari ketika tentera Islam berhenti berehat, maka Sayyidatina Aisyah minta izin daripada para tentera yang bawa dia punya handuk dia. Handuk tu macam bawa dia punya handuk lah kan. Handuk ni macam letak kat ada 4 orang pegang kayu, dalam kayu tu ada rumah, macam kalau tuan-tuan tengok cerita kungfu kan. Cerita kungfu, dalam cerita kungfu tu ada handuk tu. Handuk itu berisi Sayyidatina Aisyah. Aisyah ni tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah ni badan ni ringan. Dia tak macam mungkin ringan lah sebab dia dah muda, dia ringan lagi. Dia dah muda dan ringan. Nak jadikan cerita, Aisyah ni pun tadi pun keluar berhenti untuk qada hajat. Setelah selesai qada hajat, sahabat-sahabat menyangka dia masa melihat Aisyah, kelibat Aisyah masuk tu, dia ingatkan Aisyah dah masuk. Rupanya Aisyah keluar balik, tuan-tuan. Ketika Aisyah keluar balik, maka pada ketika itu Aisyah keluar balik kerana Aisyah nak cari dia punya gelang tangan dia atau kalung dia yang tertanggal ketika mana dia qada hajat. Jadi ketika dia cari balik dari gelang dia tadi, tentera yang bawa handuk tu telah dapat perintah daripada pihak atasan, tak tahu sama Rasulullah ke siapa, untuk bergerak, kerana mereka menyangka Aisyah sudah masuk ke dalam. Kerana Aisyah ni ringan, jadi tak ada bezanya dengan ada Aisyah atau tak ada Aisyah, kerana yang bawa tu badan ni kuat. Jadi mereka tak rasakan beratnya itu. Jadi pada ketika itu maka ditinggalkanlah handuk tadi, sampailah mereka ke destinasi yang dituju. Nak jadikan cerita, Aisyah bila dah cari-cari dia patah balik, rupanya sudah ditinggal jauh oleh tentera Islam pada waktu itu, kerana mereka telah pulang. Nak jadikan cerita, Aisyah pun duduk dekat batu di mana dia berhenti tadi, dan dia pun duduk di situ dengan menutup mukanya. Datanglah Safwan bin Mu'taha ini untuk menyemak barang-barang yang masih tertinggal. Nak jadikan cerita, dia ternampaklah satu longgokan kain. Diingatkan kain ni kain siapa? Maka sekali diperhatikan, rupanya kain itu yang tertutup adalah dalamnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka tercenganglah Safwan tadi tu, dan
tafsir Ibnu Katsir menyatakan apa yang dilakukan oleh Safwan tadi adalah dia dengan segera meletakkan kudanya ke sisi batu dan dia terus turun dan dia memegang pelana di hadapan, dan Aisyah tidak berkata apa-apa, dan Aisyah pun terus duduk di atas kuda dan ditarik oleh Safwan sampailah dia ke rumahnya. Jadi nak dijadikan cerita juga tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafik pada ketika itu telah membuat cerita, ya, dengan mengapi-ngapikan, dengan memprovokasikan, dengan membesar-besarkan cerita seolah-olah berlakunya perkara yang tidak baik di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan bin Muttaha radhiyallahu anhu ini. Dan akhirnya Nabi SAW merasa sangat duka cita. Aisyah tak tahu lagi pada ketika ini. Dan satu hari Aisyah telah bermain-main dengan sahabatnya, seorang wanita, dan ketika itu sahabatnya bernama Mistah, tak silap saya, Masyitah ke Mistah lah. Ketika Mistah pun terkucil lah dengan perkataan yang tersebut, perkataan-perkataan yang sedemikian. Maka akhirnya Aisyah bila tahu yang selama ini rupanya dia telah difitnah, rupanya cerita tentang fitnahnya telah sebar luas, akhirnya Aisyah telah pengsan, ya, Aisyah telah pengsan, dan akhirnya dia dibawa ke rumah ibunya pada ketika itu, dan Nabi SAW pun berjumpa dengan Aisyah, dan diringkaskan cerita, akhirnya Nabi menyebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya kamu betul-betul bersalah, maka bertaubatlah kepada Allah. Maka Aisyah menjawab, aku tidak perlu untuk bertaubat kerana aku tidak pernah bersalah. Maka Aisyah menafikannya tuan-tuan dengan sekadar kerasnya. Maka akhirnya Nabi SAW pun keluar dan membiarkan Aisyah di rumah ibunya, dengan seketika atas izin daripada Nabi SAW dan permintaan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika Nabi keluar dari rumah Aisyah, rumah Sayyidina Abu Bakar, turunlah surah An-Nur ayat yang ke-11 dan juga yang ke-13, menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan Aisyah radhiyallahu anha dan fitnah daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini hanyalah tidak betul. Surah An-Nur ayat 11 dan surah An-Nur ayat 12 menyatakan yang sedemikian. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saya kira itulah, akhirnya Nabi SAW menyebut kepada Aisyah, wahai Aisyah, bergembiralah kamu kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan kamu dengan turun surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 13. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya kira cukuplah sampai sini, ya. Sikit-sikit insya-Allah lama-lama jadi bukit. Ini banyak kisah surah Syaban ni, pening kita nanti kan. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.